Ini kita ingin mendedahkan lagi mengenai dengan kekayaan yang dimiliki oleh Tun Daim Zainuddin, yang mana yang menjadi satu public interest pada masa ini berikutan daripada pendedahan yang dibuat oleh permulaan pada tahun 1998 oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan dikuatkan baru ini oleh Angkatan Muda Keadilan. Hari ini kita ingin memberitahu kepada rakyat bahawa ada lagi satu syarikat yang dimiliki oleh Tun Daim Zainuddin, iaitu ICB Financial Group Holding, yang mana syarikat ini telah disenaraikan di London Stock Exchange pada tahun 2007. Pemilikan kepada syarikat ini kita perhatikan dan kita ada maklumat bahawasanya Tun Daim Zainuddin ataupun nama sebenar yang tercatat di sini adalah Cik Abdul Daim bin Haji Zainuddin, di mana dia memiliki sebanyak 61.3% daripada jumlah saham yang ada di dalam syarikat induk ini. Syarikat ini kita fahamkan bahawa telah membuat pelaburan bank di serata dunia. Dan pada hari ini kita nak mendedahkan bahawa satu rangkaian bank di Bangladesh yang dinamakan ICB Islamic Bank Limited yang beroperasi di Bangladesh, yang mana kita dipahamkan daripada maklumat yang diperoleh syarikat ICB Financial Group Holding ini telah memiliki bank ini pada tahun sekitar tahun 2006, dan juga kita dapat maklumat bahawa syarikat ini juga telah dijual pada Oktober tahun 2010 baru-baru ini. Jadi anggaran jumlah keuntungan ataupun jualan, hasil jualan yang dibuat bank ini ada lebih daripada USD 55 million. Yang menjadi persoalan kepada kita adalah beberapa perkara. Yang pertama, di manakah kekayaan sebanyak ini yang diperolehi oleh Tun Daim Zainuddin dalam membuat investment ini. Pada pendedahan awal kita minta supaya SPR sebagai yang SPRM membuat siasatan ke atas pemilikan kekayaan ini, kerana kita mengetahui bahawa Tun Daim menghabiskan sebahagian daripada masanya menjadi Menteri Keuangan Malaysia. Ada beberapa persoalan yang perlu kita timbulkan di sini. Yang pertama, bahawasanya bagaimana keuangan yang sebanyak ini dipindahkan oleh Tun Daim daripada dalam negara Malaysia keluar untuk membuat investment ataupun perniagaan ini. Kita minta yang pertama, bank negara ataupun pihak-pihak yang berwajib membuat penyiasatan di atas Akta Pertukaran Wang Asing dan mendedahkan kepada rakyat hasil daripada siasatan itu. Begitu juga yang kedua, yang kita lihat bahawa perkara ini juga mungkin bersangkutan dengan money laundering di bawah Akta Pemindahan Wang kan, haram, ataupun pemindahan wang daripada dalam negara ke luar negara. Perkara ini sepatutnya jumlah keuangan yang begini besar, kerajaan Malaysia dan khususnya bank negara perlu mengetahui aliran keuangan ini. Ini yang kita pertegaskan supaya pihak yang berwajib ataupun kerajaan Malaysia, khususnya kerajaan yang ada pada masa ini, iaitu mendesak supaya agensi-agensi ini membuat siasatan yang telus dan memaklumkan hasil siasatan ini kepada umum. Kita bukan ada apa-apa prejudis ke atas perkara ini, dan kita bangga anak Melayu boleh menguasai perniagaan di luar, tapi kaedah kekayaan ini diperolehi, ini yang kita pertikaikan, dan ketulusan agensi-agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga ataupun mengawal penyelewengan ini. Jadi inilah harapan kita bersungguh-sungguh supaya kerajaan hari ini serius untuk membantu rakyat dan memperteguhkan ataupun menguatkan ekonomi negara kita ini dengan mengawal sungguh-sungguh ke aliran wang ini keluar secara haram.
keputusan mahkamah terhadap isu pemilikan tanah di sini. Secara jelas semua daripada kita jelas bahawa keputusan mahkamah itu adalah kita faham dan apa implikasinya. Walau bagaimanapun dalam perbincangan itu saya terus kepada fast forward lah kepada keputusan ketetapan yang penting. Yang pertamanya kita akui bahawa perkara atau situasi ini telah berlanjutan lebih 30 tahun. Itu adalah merangkumi berapa sejarah, berapa perkembangan yang telah berlaku selama itu. Dan antara itu pihak UMT tadi dua ketetapan besar yang saya kira memberi kelegaan pada penduduk di sini. Yang pertamanya, sungguh pun mahkamah telah membuat keputusan secara jelas dan terang juga bahawa bersedia untuk memperuntukkan sebahagian daripada tanah yang 174 ekar lebih ini, sebahagian daripada itu untuk diberikan peluang untuk pembangunan kepada penduduk asal yang sah di kampung Setia Jaya. Jadi dua keputusan itu adalah satu keputusan besar dan saya kira insya-Allah saya tadi jelas perinci sikit dengan jawatankuasa penduduk di sini agar kegusaran itu dapat kita redakan. Dan saya ingin mengingatkanlah bahawa isu ini bukan isu yang perlu dipolitikkan. Isu ini adalah isu pendapatan. Isu adalah isu kebajikan penduduk di sini dan keluarga. Jangan kita cuba mempolitikkan. Itu sebabnya apabila keputusan mahkamah pada 19 bulan lepas, saya tidak buat apa-apa kenyataan. Yang penting tu apa yang perlu buat. Maknanya kita buat perbincangan, kita buat engagement dengan beberapa pihak-pihak yang tertentu bagi mendapatkan penyelesaian. Bukan nak mempolitikkan isu ini. Isu ini dah 30 tahun. Tapi sekarang ni saya kira untuk saya jelas bahawa moving forward, masa hadapan tu lebih jelas untuk menangani dan untuk menyelesaikan masalah di sini. Jadi dua keputusan besar itu jelas dan Wakil Menteri Dr. Zaliha pun jelas. Sungguh pun beliau baru beberapa minggu menjadi Menteri untuk wilayah persekutuan ini, tapi beliau jelas dan tegas untuk bantu bersama-sama memastikan bahawa isu ini dapat selesai sebaik yang mungkin. It's a win-win situation bagi semua pihak yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara-saudari yang Malaysia dikasihi sekalian, kita telah melabuh tirai menutup tahun 2023 Masihi. Wajah saya mulakan dengan memberikan sedikit sebanyak rumusan mengulangi apa yang telah disampaikan kepada umum bahawa kedudukan prestasi pertumbuhan ekonomi masih bertahan 4% satu tahun yang di antara yang terbaik. Tetapi ada lagi nikmat dan kejayaan, umpamanya penurunan inflasi kurang dari 2%, penurunan kadar pengangguran yang sangat rendah. Saya tidak mahu terpukau dengan angka dan data ini kerana saya akui ukuran sebenarnya ialah tentang kemaslahatan, kebajikan, kesejahteraan rakyat. Peratus memang rendah, tetapi bagi yang tertekan dengan kehidupan, kos harga hidup dan sebagainya masih perlu ditangani. Saudara-saudari, kita bekerja sebagai satu pasukan dan apa yang dicatatkan ini adalah berkat satu sistem politik yang stabil yang baru dicapai setelah negara dilanda dalam suasana ketidaktentuan selama beberapa tahun. Jadi dengan pandangan dan nasihat pedoman Buah Duli Yang Maha Mulia Raja Melayu dan khususnya keputusan dan kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong, kita telah dapat mengharungi dengan bergaya dan berjaya. Tetapi saya tekankan bahawa ukuran sebenarnya dengan kekuatan dan kestabilan adalah kerja sebagai satu pasukan dan menangani isu-isu yang basic dan asas untuk rakyat dan negara. Pertama, tumpuan penuh pada usaha memacu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu dapat dilakukan dengan membetulkan tata kelola. Dan Alhamdulillah dalam kecekalan semua agensi penguasaan, kita lihat beberapa penerobosan langkah-langkah yang menggemparkan, termasuk bertindak terhadap penguasa yang maha kaya di negara kita, yang diketahui umum telah menggondol kekayaan yang luar biasa. Tahniah kepada SPRM. Pihak PDRM umpamanya telah dapat mencekal kegiatan dadah yang besar di Sabah yang diketahui tetapi tidak ada tindakan berkesan sebelum ini. Lembaga Hasil Dalam Negeri umpamanya telah dapat menjalankan tugas dengan lebih mengesankan sehingga catatan pendapatan itu jauh lebih baik bersama dengan custom. Ini selain daripada usaha-usaha MITI, Kementerian Pelaburan yang telah berjaya bersama dengan Kementerian Luar Negara. Kementerian Luar Negeri ini selain daripada meningkatkan usaha diplomatik, penumpuan kita sekarang adalah ke arah mengalih pandangan kepada isu pertumbuhan ekonomi pelaburan. Dan sebab itu, secara keseluruhannya, pelaburan, hasil daripada lawatan kita, penemuan kita, keyakinan bersistem politik dan dasar yang jelas, ekonomi madani, peralihan tenaga, transformasi digital, pelan perindustrian, beberapa kerangka dalam belanjawan negara. Ini semua telah menyebabkan keyakinan bertambah dan itu secara menyeluruh mencecah hampir 350 bilion ringgit.
Sekali lagi saya tekankan, angka ini tidak harus memukau. Pertama, untuk memastikan pelaksanaan itu jauh lebih berkesan. Kaedah lama tidak boleh dipakai, mesti diperbaiki. Kadar kecepatan, kepesatan, kelulusan oleh semua jabatan harus dikerah sebagai seolah-olah menghadapi isu keselamatan dan keadaan darurat. Dan dengan cara ini kita boleh pacu ekonomi dan menjadi satu negara yang mampu berdaya saing.